Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Amma ba'd. Terima kasih diucapkan kepada pihak penganjur, kepada seluruh yang menjayakan majlis kita pada malam ini, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita walaupun di atas talian secara online, mudah-mudahan ianya dikira sebagai suatu majlis ilmu, dan seandainya pada malam ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, kita semua dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lipat gandaan pahala dan ganjaran dengan majlis ilmu yang kita ada pada pagi malam ini, insya-Allah. Pada malam ini kita berada pada fasa terakhir daripada bulan Ramadan setelah kita melaluinya selama 20 hari lebih kurang. Maka pada malam ini kita akan masuk kepada satu fasa yang baru yang merupakan kemuncak bagi perjalanan-perjalanan kita di dalam bulan Ramadan, yang tentunya bulan Ramadan bagi kita semua adalah merupakan suatu medan pendidikan diri kita untuk menjadi di kalangan insan yang soleh ataupun solehah, insya-Allah taala. Para muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dikasihi sekalian, Allah Azza wa Jalla menjadikan atau memilih daripada tempat itu terdapat tempat yang terbaik daripada tempat-tempat yang lain. Sebagaimana Allah memilih tanah Makkah menjadi tanah yang terbaik daripada tanah-tanah yang lain. Dan begitulah juga sebagaimana Allah Azza wa Jalla memilih tanah Madinatul Munawwarah menjadi tanah yang lebih baik daripada tanah yang lain selain Makkah. Dan begitulah Allah memilih tanah Baitul Maqdis yang padanya Masjid Al-Aqsa menjadi tanah suci yang baik. Begitu juga Allah Ta'ala memilih di kalangan manusia itu terdapat insan-insan yang baik atau yang terlebih baik daripada yang lain. Allah Ta'ala memilih di kalangan hambanya itu para awliya, para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Dan di kalangan mereka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kalangan manusia Allah memilih daripada kalangan mereka manusia yang amat baik, iaitu di para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Daripada kalangan mereka Allah mengangkat di kalangan mereka iaitu para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Daripada keseluruhan para Rasul, Allah Ta'ala memilih daripada mereka 25 orang Rasul yang namanya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kitab sucinya Al-Quranul Karim. Daripada kalangan 25 orang Rasul itu, Allah Ta'ala memilih atau mengangkat 5 orang di kalangan mereka sebagai Rasul Ulul Azmi daripada kalangan Rasul. Begitulah para malaikat Allah Azza wa Jalla yang tidak terhitung banyaknya. Allah Azza wa Jalla memilih di kalangan mereka itu ketua-ketua atau ketua-ketua para malaikat yang diketuai oleh Jibril alaihissalam, yang merupakan malaikat yang tertinggi daripada kedudukan malaikat yang lain, yang disegelar sebagai Aminul Wahyi. Maka begitulah dalam hari-hari yang kita lalui, dalam tahun yang kita lalui, dalam minggu yang kita lalui, terdapat hari yang lebih baik daripada hari-hari yang lain. Hari Jumaat mempunyai kelebihan di atas hari-hari yang lain. Hari Arafah dalam setahun memiliki hari yang terbaik daripada hari-hari yang lain. Maka begitulah para muslimin, muslimat, pendengar sekalian, Allah Azza wa Jalla memilih malam ini ataupun 10 malam terakhir ini terdapat satu malam bukan lebih baik daripada 100 hari, tetapi nilainya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Disebutkan oleh para ulama-ulama bahawa sebab nuzul ayat ini adalah ketika mana umat Islam mendengar kisah dan cerita tentang umat-umat terdahulu di kalangan Bani Israel, yang mana mereka itu berjihad dengan makna memakai pakaian bersenjata tanpa mencabut senjata mereka. Tak cabut senjata, maknanya apa? Mereka pergi berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla selama 1000 tahun. Senjata tidak ditanggalkan. Selama 1000 tahun. Lalu mereka menjadi kagum dan pelik. Dan mereka mengharapkan kalau mereka dapat buat seperti itu, tetapi umat ini memiliki umur yang pendek. Umur yang tidak panjang, dan kebiasaan umat ini adalah di antara 60 ke 70.
Dan jarang sekali mereka yang melebihi 90 ataupun 100 tahun. Hadirin semua, maka turun firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, iaitu dinamakan malam Lailatul Qadr, iaitu malam Al-Qadar. Apa makna Al-Qadar? Al-Qadar menurut beberapa ulama bahasa sebagai contoh, mereka menyebutkan bahawa qadrun artinya seperti kudrah ataupun qadar. Ya, qadar artinya nilai, ketinggian. Maka Lailatul Qadr adalah malam yang memiliki suatu nilai ketinggian yang tinggi. Itu satu. Yang kedua, Lailatul Qadr ini juga dimaknakan dengan makna sempit. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa yaqdir asal daripada perkataan qadar. Okey, mengkadarkan. Kita boleh sebut pemberian hadiah kepadanya hanya dikadarkan pada berat sekian dan sekian. Dikadarkan, disempitkan, dihadkan. Kenapa dinamakan sempit? Disebutkan oleh para ulama kerana pada malam Lailatul Qadar para malaikat akan turun bersempit-sempit, bersesak-sesak memenuhi muka bumi Allah Azza wa Jalla. Kerana mulianya malam itu, para malaikat turun untuk memenuhi muka bumi Allah Azza wa Jalla. Kelebihan yang pertama, iaitu padanya terdapat para malaikat Allah Azza wa Jalla yang turun. Dan pastinya, orang yang beribadah pada malam tersebut, mereka akan dapat melihat, mereka dilihat, disaksikan oleh para malaikat Allah yang mereka sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keduanya adalah nilaian pada malam itu, nilaian pada malam tersebut, iaitu malam Lailatul Qadar, adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu nilainya adalah jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Okey, berdasarkan tadi daripada kisah tentang Bani Israel, lalu umat Islam mengharapkan mereka mendapat kelebihan tersebut. Okey, lalu Allah Azza wa Jalla mengurniakan kepada mereka, masya-Allah ada daripada Brunei, dengar sekali ya, semoga mendapat manfaat. Dan kita niatkan semoga majlis kita ini dikira sebagai majlis ilmu, dan andai pada malam ini dikira sebagai malam Lailatul Qadar, kita semua mendapat kelebihan majlis ilmu yang begitu banyak, bahkan lebih daripada 1000 bulan, seolah-olahnya begitu. Allahumma amin. Kita doakan bersama insya-Allah. Baik para pendengar yang dikasihi sekalian daripada dalam ataupun luar negara, malam Lailatul Qadar ini merupakan suatu malam yang agung. Kebesaran malam ini sehingga kan Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam memberikan gesaan kepada para sahabat untuk mencarinya. Kata Nabi SAW, iltamisu Lailatul Qadr fi 10 al-awakhir min Ramadan, atau kama qala SAW. Nabi kata berusahalah untuk mendapatkan atau mencari 10 Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Nabi sebut secara umum dengan 10 malam yang terakhir, tanpa ditentukan malam yang bila. Dan hikmah dirahsiakan malam-malam ini akan menjadikan kita sentiasa mengharapkan esok adalah Lailatul Qadar. Menjadikan ibadah kita akan dilakukan dengan penuh konsisten. Dengan penuh konsisten hari ini dan teruskan mungkin esok. Begitulah hikmah Allah Ta'ala menjadikan hari kiamat itu dirahsiakan dan disembunyikan tarikhnya. Hatta para Nabi SAW tidak mengetahui tarikhnya. Kenapa? Kerana dengan tidak mengetahui tarikh tersebut, orang Islam akan sentiasa berada dalam keadaan siap siaga. Berada dalam keadaan berjaga-jaga dan berada dalam keadaan mempersiapkan dirinya untuk kiamat yang akan datang secara tiba-tiba. Jadi begitulah Lailatul Qadar, kita tak tahu tarikhnya bila. Tak tahu tarikhnya bila, kita tak tahu bagaimana waktunya akan berlaku, tetapi Nabi menyebutkan ia berada pada 10 malam yang terakhir. Dan Nabi memberikan gesaan kepada umat Islam untuk bersungguh-sungguh mendapatkan 10 malam tersebut ataupun mendapatkan Lailatul Qadar pada 10 malam tersebut. Di sana terdapat hadis yang lain lebih spesifik, iaitu Nabi kita SAW menggesa untuk kita mencarinya fi lailatul witr, iaitu pada malam-malam witir. Malam witir artinya malam ganjil. Maknanya ada hadis yang umum menyebutkan 10 malam.
Ada hadis yang lain pula mengkhususkan lagi, iaitu dalam 10 malam itu, iaitu malam-malam yang ganjil. Mungkin 21, mungkin 23, mungkin 25, mungkin 27, mungkin 29. Wallahu a'lam. Baik. Maka kepada kita sebagai orang-orang yang beriman, yang mereka mengharapkan ganjaran pahala yang amat besar yang tidak akan ada pada bulan yang lain, pada waktu yang lain, ganjaran seperti ini, pasti mereka mengharapkan kalaulah mereka dapat kena pada malam Lailatul Qadar, lalu segala amal itu akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan gandaan yang amat banyak, dan ia beruntung dengan keuntungan yang besar. Maka disebutkan dalam riwayat, man hurrima hadhihi laila faqad hurrim, atau kama qala, barang siapa yang diharamkan daripada malam itu kebaikannya, maka dia telah diharamkan daripada kebaikan yang banyak. Oleh itu para hadirin, para mustami'in, para pendengar yang dikasihi sekalian, saya menyeru kepada diri saya dan kita semua untuk kita sama-sama bersungguh pada 10 malam yang terakhir ini untuk dapatkan bonus yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita, yang insya-Allah mudah-mudahan kita pun kepada Allah, ianya akan menjadi pemberat kepada timbangan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pemberat kepada amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para muslimin yang dikasihi sekalian, baik. Jadi step dia begini. Pertama, kita cuba mencari dalam 10 malam ini kita hidupkan sepanjang masanya dengan baik. Antara yang paling utama adalah pastikan kita solat Isyak secara berjamaah. Solat Isyak secara berjamaah. Itu yang asasnya. Kerana bermulanya malam Lailatul Qadar itu ketika masuk malam. Jadi itu sudah mula dinamakan Lailatul Qadar. Satu. Yang keduanya, kita perlu menjadikan malam Lailatul Qadar itu setiap malam pada 10 yang terakhir ini, elakkan daripada kita melakukan perkara-perkara yang lara dan lalai. Kerana bayangkan kalau malaikat turun pada waktu itu, sedang kita main game, sedang kita tengok Netflix, sedang kita sembang duduk di kedai-kedai burger, ataupun kita duduk di kaki-kaki lima bersembang dengan kawan-kawan, sedangkan waktu itu para malaikat turun. Jadi bagaimana kita akan mendapat doa daripada para malaikat Allah, mendapat kasih sayang dan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla? Maka 10 malam yang terakhir ini susunkan dengan baik dan cuba elakkan kita berada pada titik-titik, pada saat-saat yang melalaikan kita daripada melakukan perkara-perkara yang baik atau melakukan amal-amal yang soleh. Jadi kita berusaha mencari Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir, dengan lebih khusus pada malam-malam yang ganjil. Tapi saya lebih menasihatkan kepada semua untuk kita penuhkan 10 malam terakhir ini dengan segala amal soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita nak buat atau apa yang kita nak baca ketika kita mendapati mungkin malam itu malam Lailatul Qadar. Okey. Soalannya pula timbul, macam mana kita nak tahu malam itu malam Lailatul Qadar? Pertama, di sana terdapat para ulama yang menyebutkan beberapa tanda malam tersebut. Meskipun begitu, tanda-tanda ini mungkin datang dengan tajrubah, pengalaman-pengalaman orang soleh, pengalaman-pengalaman orang soleh yang telah melalui perjalanan ataupun mereka itu mendapat Lailatul Qadar, lalu mereka menunjukkan dan mengajarkan kepada kita tanda-tanda tersebut. Di antaranya para ulama menyebutkan pada malam Lailatul Qadar kita akan mendapati suasana malam itu tenang. Malam itu tenang, hening, bening. Satu. Yang keduanya, cuaca dalam keadaan yang sangat mu'tadil atau i'tidal dalam bahasa Arabnya. Yang sangat kita panggil sangat baik ataupun sangat serasi. Sebagai contoh, tak terlalu panas, tidak guruh, berdentum kuat. Jadi dalam keadaan yang tenang, damai. Jadi dikatakan itu di antara tanda-tanda Lailatul Qadar ataupun bentuk keadaan malam Lailatul Qadar. Dan di antara mereka para ulama mencatatkan di atas pengalaman dan tajrubah mereka bahawa di antara tanda malam Lailatul Qadar itu, andai kita melakukan apa-apa ketaatan, apa-apa ibadah pada malam tersebut, kita akan merasakan ianya amat-amat masuk dan menusuk ke dalam jiwa kita. Bila baca Quran, kita boleh nak menangis. Padahal sebelum ni baca biasa je. Kita sembahyang 2 rakaat, meremang bulu roma kita. Kita duduk i'tikaf, kita rasa seperti bukan kita bersendirian duduk, seperti ramai lagi makhluk Allah Azza wa Jalla yang sedang beribadah. Maka perkara-perkara ini mungkin boleh menjadi sebab ianya merupakan tanda-tanda bahawa kita berada
pada malam Lailatul Qadar. Adapun tanda selepas itu, yang ini ada hadisnya. Nabi kita SAW menceritakan di antara tandanya apa dia? Keesokan paginya, kita dah bangun malam tu, dah buat apa ibadah yang kita mampu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tidur, besok pagi bangun. Ketika kita bangun daripada tidur, kita mendapati esok siang, pada waktu siang, matahari terbit, tetapi sinaran matahari, teriknya itu tidak terlalu menyengat, iaitu tidak terik. Kita tengok matahari seperti seolah-olah istilah kita apa? Seperti terhijab ataupun kita istilahkan seperti matahari itu terlindung sehingga dia tak terlalu terik. Itu di antara tanda keesokan harinya. Apapun muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, untuk kita selamat dan tidak rugi pada malam-malam itu, 10 malam ini buatlah amal. Itu yang paling mudah. Okey, jumpa tak jumpa tanda, Nabi dah sebut akan ada 10 malam ni. Kalau kita kenakan 10 malam ni, insya-Allah kita kena daripada salah satu amalan tersebut. Baik, apa yang kita nak buat dan kita baca pada malam Lailatul Qadar kalau kita mudah-mudahan terjumpa padanya, ataupun kita bacalah pada setiap malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawa beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, katanya kepada Nabi, ya Rasulullah, seandainya aku mendapati akan itu malam Lailatul Qadar berlaku, apa yang aku nak sebut? Apa yang aku nak baca? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha untuk banyak atau membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf, sangat pemaaf, afuun, sangat memaafkan. Okey, bukan hanya menutup dosa, iaitu mengampunkan. Ampun ni kita punya kesalahan ditutup, tetapi memaafkan kesalahan kita dipadamkan. Lebih besar daripada itu. Innaka afuun tuhibbul afwa. Dan Allah itu amat suka memaafkan hamba-Nya. Subhanallah. Allah suka memaafkan hamba-Nya. Okey, hadirin semua. Maka dengan itu, orang yang pernah melakukan dosa, inilah peluang yang paling baik untuk kita semua mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Allah suka mengampunkan dosa hamba. Dia tahu kita bersalah. Dan dia tahu kita selalu terjatuh kepada dosa. Dia tahu saya dan kita semua seling terlalai. Buat perkara yang lara. Buat perkara maksiat. Sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Tetapi kita kena ingat, Allah Azza wa Jalla tuhibbul afwa. Huwa yuhibbul afwa. Dia itu amat-amat menyukai memaafkan kesalahan hamba-Nya. Namanya Ghaffar. Nama Allah Azza wa Jalla Tawwab. Afu, Rahim, Wadud. Jadi dengan sifat-sifat itu, Allah Subhanahu wa taala amat suka untuk mengampunkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Fa'fu anni, ya Allah, ampunkanlah aku, maafkanlah aku. Hadirin muslimin pendengar yang dikasihi sekalian, ambillah peluang pada malam-malam ini untuk kita memperbanyakkan zikir dan doa ini. Semoga kita semua mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada part yang seterusnya. Saya tak akan ambil masa yang panjang dan banyak, hadirin semua, insya-Allah sekitar mungkin setengah jam saja. Kerana mungkin masing-masing sudah bersemangat nak hidupkan malam-malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah ya. Dan hikmah kita berada dalam musim PKP ni, kita tak sibuk nak cat rumah pasal orang ramai tak datang rumah kita. Kan? Dekat kampung pun orang tak sibuk nak tukar sofa, tukar langsir, kan? Pasal orang tak balik kampung. Jadi hikmahnya kita boleh memfokuskan diri kita dalam musim PKP ni. Kita tahu dah orang tak raya rumah kita ramai-ramai, kan? Kalau di orang Jawa tak ada baraan dan sebagainya. Jadi kita dapat tak menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara itu, dan ini merupakan anugerah. Sebab itu di sebalik setiap ujian adanya pemberian sebenarnya. Kita diuji tak bebas, tetapi kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla waktu untuk kita benar-benar fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tak banyak gangguannya pada hari ni. Tak banyak gangguan. Kita nak pergi mall pun terbatas, tak boleh bawa keluarga. Akhirnya kita duduk rumah. Banyak masa kita di rumah. Maka rumah pada waktu ini boleh menjadi tempat untuk kita menghubungkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin, muslimat pendengar yang dikasihi sekalian. Jadi apakah amalan lain untuk kita perbanyakkan dalam bulan ini? Kerana pada malam Lailatul Qadar,
setiap amal itu mendapat gandaan yang amat banyak kerana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka amalan pada malam itu amat-amat besar. Oleh itu saya mencadangkan kepada semua para pendengar dan diri saya sendiri untuk kita mempelbagaikan amal supaya kita mendapat semua kebaikan pada malam itu. Apa di antara amalan tersebut? Iaitu yang pertamanya, membaca Al-Quran. Siang baca Quran. Okay? Yang ini pun kita kena betulkan dan kefahaman kita. Bahawa ramai orang bila sebut Lailatul Qadar, siang je, malam sahaja dia beribadah. Siangnya dia biar. Lebur, tidur, main game, tengok video dan sebagainya. Dia kata malam Lailatul Qadar. Tak. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, menghidupkan malam Lailatul Qadar itu juga dengan menghidupkan siangnya. Maknanya apa? Ramadan itu, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ramadan itu menjadi mulia bukan hanya dengan menghidupkan malamnya, tetapi juga dengan menghidupkan siangnya. Mana Imam Syafi'i mengatakan begitu. Hidupkan siang dan hidupkan malam. Itulah makna Ramadan yang sebenar. Muslimin, muslimat, pendengar sekalian. Jadi dalam kita membaca Al-Quran pada siangnya dan juga pada malamnya. Supaya setiap amalan pembacaan Al-Quran itu digandakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan gandaan yang begitu banyak. InsyaAllah ta'ala. Kita pohon kepada Allah begitu. Habiskan 1 juzuk atau 2 juzuk atau sebanyak yang kita buat. Itu yang pertama. Yang bayangkan kalau bukan bulan Ramadan, bukan Ramadan. Nabi sebut kepada kita, kata Nabi SAW, wa fi kulli harfin 10. Bagi setiap satu huruf itu kamu mendapat 10 kebaikan. Itu pada bukan bulan Ramadan. Satu huruf 10 kebaikan. Bagaimana kalau bulan Ramadan 10 itu digandakan sehingga ke 700? Dan bagaimana pula kalau Quran itu dibacakan pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Oleh itu, perbanyakkan bacaan Quran pada malam ini. InsyaAllah, pada setiap buruk gandaan yang besar daripada Allah Azza wa Jalla, kita pohon kepada Allah. Semoga ia menjadi pemberat kepada amal soleh kita. Muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, musim coronavirus ni, hari ini kita disebutkan ada yang mati mengejut umur 30 tahun. Ada yang sebelum ni mati umur 29 tahun. Waktu meninggal dunia ini dalam usia yang amat muda, amat mengejutkan. Oleh itu, apakah persiapan kita untuk kita bawa balik sebagai bekalan kita yang paling berat untuk kita hidup di negeri yang kekal abadi. Oleh itu, hadirin semua, maka kita perbanyakkan amal-amal kita. Mudah-mudahan dengan segala amal-amal yang kita lakukan ini, kita semua insya-Allah dapat memberatkan timbangan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mendengar, malam ni bangun, esok lusa kalau teringatkan nasihat ini, tuan-tuan tolong doakan saya. Doakan saya juga, kita sama-sama hidupkan, kerana Allah Ta'ala sebut faman khaffat mawazinu wa amma man thaqulat mawazinu, dan adapun orang-orang yang berat timbangan amalnya nanti di akhirat, mereka adalah orang yang berjaya insya-Allah Ta'ala. Semoga Allah jadikan kita di kalangan mereka. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Para hadirin, mustami'in, pendengar yang dikasihi sekalian, yang pertama Quran. Yang kedua, berusaha untuk memperbanyakkan zikir. Kita pelbagaikan ibadah kita malam Lailatul Qadar ni. Kita pelbagaikan. Mungkin lepas Isyak, lepas kita buat tarawih. Tarawih tu pun dah masuk dalam malam tu, Lailatul Qadar. Kemudian kita baca Quran, kita dah dapat setengah juzuk, kita berhenti, kita buat zikir. Zikir banyak lafaz untuk kita boleh buat. Di antara zikir yang boleh kita lakukan adalah ucapan yang paling besar dan paling tinggi, ucapan la ilaha illallah. Buat, kita boleh buat 100, buat 300. Kemudian ucapan yang sangat disukai oleh Allah adalah ucapan tasbih. Okey, Nabi SAW menyatakan kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan. Dua patah perkataan yang amat-amat disukai Allah Azza wa Jalla. Sangat ringan pada lidah untuk disebut, tapi sangat berat nanti ditimbang di akhirat. Bayangkan bukan Ramadan, ianya berat ditimbang. Bagaimana dalam bulan Ramadan? Iaitu banyak mengucapkan subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Jadi insya-Allah. Baik. Muslimin yang dikasihi sekalian, minta maaf ada gangguan telefon sekejap. Mohon maaf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf ya, ada gangguan panggilan masuk. Para pendengar yang dikasihi sekalian,
iaitu menyebutkan la ilaha illallah. Okey, menyebutkan la ilaha illallah. Dan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dan yang ketiganya adalah memperbanyakkan sebutan daripada lafaz yang amat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Lafaz ini atau perkara ini disebutkan dalam suratul Kahfi. Siapa yang selalu baca surah Kahfi, mereka akan mendapati Allah Azza wa Jalla berfirman, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan baqiyatus salihat, iaitu kebaikan yang kekal. Apa itu kebaikan yang kekal? Ini kebaikan yang kekal. Ianya lebih baik daripada nilaian anak-anak dan juga harta. Harta kita gunakan habis. InsyaAllah kita makan habis, pakai baju lusuh. Kan? Ataupun beli slipper letak dekat luar, anjing ambil satu bawa lari, satu lagi pun dah tak boleh pakai. Pasal baru kena, hati yang boleh cerita tu. Kan? Ada 2 kasut, satu kena bawa lari anjing. Anjing gigit bawa lari. So tinggal satu. Jadi harta dia akan ada tempoh hayatnya, tetapi baqiyatus salihat, dan harta itu menjadi sebab untuk kita melakukan kebaikan juga di sisi Allah Azza wa Jalla. Okey? Dia menjadi perantara untuk kita melakukan kebaikan. Itu tidak boleh dinafikan. Tetapi dalam Quran menyebutkan yang terlebih baik menjadi bekalan kekal kamu itu adalah baqiyatus salihat, iaitu kebaikan yang kekal. Apa itu baqiyatus salihat? Baqiyatus salihat ini, kalau kita buka tafsir seperti Ibn Katsir rahimahullahu taala, ketika menafsirkan ayat ini dia membawakan hadis Nabi, makna baqiyatus salihat itu adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Oleh itu malam kita daripada malam Lailatul Qadar 10 akhir ini banyakkan ucapan itu. Okey, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey. Kemudian perbanyakkan ucapan dan sebutan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang ini saya rasa mungkin tak perlu dipanjangkan. Bayangkan kita dah selalu dengar kelebihan selawat di dunia dan di akhirat, pahalanya bagaimana. Bayangkan kalaulah begitu pada hari yang lain, pada bulan yang lain, bagaimana kalau kita bacanya pada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua disampaikan salam dan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda mengenali kita, dan kita semua insya-Allah mendapat di kalangan orang yang mendapat syafaat daripada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam insya-Allah. Allahumma amin. Kemudian yang seterusnya adalah memperbanyakkan doa. Doa ini amat penting dalam bulan Ramadan, apatah lagi Lailatul Qadar. Bayangkan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turunnya para malaikat warruh. Roh ini menurut tafsir adalah Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam. Bayangkan malaikat turun, Jibril alaihissalam turun, kita berdoa kepada Allah pada malam itu, sedang-sedang kita berdoa, malaikat yang berada di sini kita mengaminkan doa kita. Subhanallah, betapa besarnya pada malam itu. Oleh itu perbanyakkan doa. Jadi kita pelbagaikan amal kita. Baca Quran, zikir, doa. Kemudian yang keempat, iktikaf. Berusaha untuk iktikaf di masjid. Okey, untuk iktikaf. Tapi kalau musim PKP ni, kita pula bukan AJK masjid, bukan Tok Siap, bukan Bilal, bukan imam, tak boleh nak pergi masjid nak iktikaf. Kan? Awal pergi subuh tu kita dapat nak pergi, maka kita berusahalah untuk siapkan satu mihrab dalam rumah kita. Mihrab ni maknanya satu sudut tempat kita beribadah. Duduk di situ dan kita pohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dapat pahala iktikaf, kerana bukan kita yang tak nak pergi masjid, tetapi suasana, keadaan tidak membenarkan kita untuk ke masjid. Jadi ini perkara yang perlu sama-sama kita amati bersama insya-Allah taala. Maka yang seterusnya, yang terakhir, okey, nak habis dah setengah jam. Yang terakhir daripada poin ini, pada malam Lailatul Qadar ini sangat-sangat baik untuk kita memperbanyakkan sedekah. Masuk je malam, tuan-tuan, kalau dapat, kalau nak buat, pergi masjid, lalu masjid, buka pintu masjid sekejap, pergi, masukkan RM5, masukkan RM10. Kalau kita rasa susah nak pergi masjid kerana dikunci, tuan-tuan boleh pergi, bagi kepada siapa-siapa, masukkan sedekah. Jumpa gelandangan, berikan uang. Kalau kita rasa sukar dan susah juga, tak boleh nak masuk tabung, siapkan tabung di rumah kita, tabung Syria, tabung Palestin, tabung apa-apalah, tuan-tuan masukkan. Kalau tuan-tuan rasa tak nak begitu juga, tuan-tuan boleh transfer online. Nak transfer dekat masjid ni boleh, dekat audio kuliah boleh, pusat pengajian saya pun ada, sekolah-sekolah agama, rumah anak yatim dan sebagainya. Masukkan online, RM10, besok RM10 lagi,
lusa RM10 lagi. Bayangkan pada malam itu, kita telah mempelbagaikan amal dengan banyak sekali. Quran dapat buat, zikir dapat buat, doa dapat buat, iktikaf dapat buat, sedekah pun dapat buat. Dan di antara perkara yang dianjurkan oleh para ulama ketika bulan malam Lailatul Qadar ini, kalau kita jumpa, kita berhubung dengan orang soleh yang kita kenal, guru-guru kita, mak ayah kita ke, siapa ke, kita tulis minta ke dia doakan kita. Kerana doa-doa mereka pada malam itu, kalau diangkat, dimustajabkan oleh Allah Azza wa Jalla, Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah perkara yang perlu sama-sama kita amati bersama, perlu kita perhalusi, dan saya ingin sebut kepada tuan-tuan semua, jangan biarkan 10 malam ini berlalu dalam keadaan kita tidak memiliki ketamakan untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kefakiran kita, zahirkan kemiskinan kita. Benarkan firman Allah, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian semua adalah orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahirkan ini pada malam-malam 10 ini, mudah-mudahan pengakhirannya, hujungnya adalah apa dia? Kita semua tercatat di kalangan orang yang akan diliskan, di kalangan orang yang akan dilepaskan oleh Allah Azza wa Jalla daripada api nerakanya. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Muslimin yang dikasihi sekalian, akhirnya saya ingin menutup tazkirah ringkas pengiraitan untuk diri saya dan kita semua pada malam ini dengan ingatan daripada hadis Nabi SAW yang mana baginda pernah bersabda, kata Nabi SAW ketika Nabi menaiki mimbar, Nabi menyebutkan amin, amin dan amin. Lalu sahabat bertanya, kenapakah Nabi menyebutkan amin, amin dan amin? Lalu baginda menjawab, salah satu daripada tangga yang Nabi naik itu dan Nabi menyebutkan amin. Jibril berdoa dan mengatakan, alangkah malang atau celaka penuh dengan kerugian yang besar orang yang diberikan peluang masuk ke dalam bulan Ramadan, berakhirnya Ramadan, dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita takut, kita mohon kepada Allah keampunan walaupun kita tahu dan kita akui bahawa banyak kekurangan dalam kita menjalani bulan Ramadan ini. Banyak kekurangannya, tetapi kita pohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga perjalanan Ramadan yang kita lalui ini dalam keadaan kita keluar dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak dapat, maknanya memang teruk sungguh orang tu, teruk sungguh. Diangkat darjat, diampunkan dosa, digandakan pahala, nak dilepaskan daripada api neraka, tapi dia tak buat amal sehingga sepatutnya dilepas daripada neraka tapi tak lepaskan. Diampunkan dan dia tak mendapat ampunan. Semoga Allah pelihara kita daripada masuk dalam golongan itu, dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla dalam majlis ilmu ini, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita min utaqaillahi minan nar, daripada dibebaskan Allah daripada orang yang dibebaskan Allah daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, insya-Allah saya tak berhajat untuk panjangkan perbicaraan ini, dan saya bersyukur dan berterima kasih kerana diberikan peluang untuk menyampaikan tazkirah ini. Dan saya pohon kepada semua yang dengar, tolong kalau dengar apa yang saya sampaikan ini, tolong pada qiyam tuan-tuan, pada doa tuan-tuan, ingatkan saya, doakan saya. Mohonkan keampunan untuk saya, keluarga kita semua, zuriat keturunan kita, semoga kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Encik Abu Bakar tu minta saya perkenalkan pusat pengajian. Saya buka pusat pengajian di sini, learning center lah. Learning Center, Pusat Pengajian Bahasa Arab dan Sanad Al-Quran di sini, di Ipoh. Namanya Pusat Pengajian Baitul Hikmah. Boleh tengok dekat Facebook. Pusat Pengajian Baitul Hikmah. Dan juga Imam Al-Ghazali Institute Pengajian dalam Bahasa Inggeris. Level tinggi lah. Pengajian-pengajian subjek-subjek yang tinggi. Boleh tengok dalam Facebook. Imam Ghazali Institute Ipoh. InsyaAllah ada. Jadi para hadirin, mustami'in yang dikasihi sekalian, itulah kita sama-sama insyaAllah pohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga keluarnya kita semua mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Doakan saya, Allah turunkan keampunan dan Allah Ta'ala jadikan kita semua yang mencintai ilmu, mencintai majlis ilmu, mencintai para ulama, kita semua dilepaskan Allah daripada api nerakanya. Tuan-tuan, tak ada sebarang kebaikan pun sebenarnya kalau pengakhiran kita adalah neraka. Dan tak ada pun apa yang dinamakan buruk kalau pengakhiran kita semua adalah syurga. Apa yang kita lalui di dunia, kalau kita berakhir dengan syurga, tak ada apa pun keburukan untuk kita. Apa pun cara mewah kita di dunia,
kalau pengakhirannya adalah neraka, tak ada kebaikan. Oleh itu yang kita nak adalah fid dunya hasanah. Di dunia dapat kebaikan. Kesihatan, kebaikan, harta yang halal. Dalam masa yang sama, kita di akhirat mendapat syurga Allah SWT. Kehidupan yang kekal abadi. Allahumma amin. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan insyaAllah kita dapat berjumpa lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak audio kuliah. Okay? Jangan lupa kita perbanyakkan doa, perbanyakkan amal. Jauhi daripada perkara-perkara yang melalaikan kita. Kurangkan Facebook, kurangkan sikit. Instagram kurangkan, WhatsApp sekadar yang penting perlu, kemudian kita pergi kepada ibadah kita. Datangkan semangat beribadah ini dengan kita mendengar kisah-kisah para ulama kita dalam melakukan ibadah dan menghidupkan malam. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua. Jadi sekadar itu saja. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rzuqna lailatul qadr warzuqna qiyaman fih warzuqna tilawatan fih warzuqna ya Allah waj'alna ya Allah minal maqbulina indaka ya arhamar rahimin wa'tiq raqabana wa riqaba abaina minan nar ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami akan kebaikan, keampunan daripada sisimu ya Allah. Kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Jadikan majlis ilmu yang pada malam ini yang kami lakukan mendapat penerimaan daripada sisimu ya Allah. Kurniakanlah kepada kami ya Allah akan segala amal soleh yang mendatangkan redha daripada sisimu ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, zuriat keturunan kami di kalangan orang yang soleh dan soleha. Jadikanlah kedua ibu kami mendapat rahmat daripada sisimu ya Allah. Dan kurniakanlah kepada kami di dunia segala kebaikan, segala kesenangan, dan kurniakanlah kepada kami di akhirat nanti akan kerehatan dan kejayaan mendapat syurgamu ya Allah. Jadikan kami di kalangan umat terbaik, di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, dan kami semua mendapat syafaat daripada junjungan besar Nabi kami Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.